Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin menjelaskan perbezaan antara pendaftaran daftar niaga enterprise. Bagi seseorang yang berniaga, dia perlu daftar niaga yang dinamakan daftar niaga lah. So biasanya ada kata nama yang mereka selalu guna enterprise, resources, ataupun just nama sendiri. Itu adalah kategori kita panggil enterprise. Dan satu lagi adalah syarikat, sendiran berhad kan. So apa perbezaan dia dan kat mana perlunya bila masa kita nak menggunakan enterprise ataupun bila masa kita nak gunakan senam berhad ataupun kenapa kita nak buat senam berhad. Antara perbezaan-perbezaan dan keperluannya saya cuba nak kongsi dengan anda, cuba nak jelaskan dengan anda. Okey. So daftar niaga, setiap orang hari ini di Malaysia wajib bila anda ada urus niaga, anda ada beli barang, anda jual, ataupun anda ada buat produk dan anda jual, ataupun anda ada buat perkhidmatan, ambil upah, itu semua sudah dikira berniaga dan anda diwajibkan daftar dengan SSM, dipanggil daftar niaga. So tak silap saya bayaran dia dalam berpuluh ringgit lah, RM60, RM70 macam tu, dan ada tempoh jangka hayat setahun. Dan anda boleh renew untuk 2 tahun, 3 tahun macam tu. Kalau tak berubah lah dia punya term tu, term and condition untuk enterprise. Apa yang saya tahu setakat ini, sebelum ini kita boleh renew untuk 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun. Tak silap saya. Dan kalau you tak renew, pendaftaran niaga you tu akan terbatal dengan sendiri, ataupun dengan kata lain akan mati dengan sendiri selepas 1 tahun. Maksudnya you daftar hari ni, katakan you hanya bayar untuk setahun, so SSM you hidup untuk tempoh 1 tahun. Hari ni 20 Oktober 21, so sampai 19 Oktober 2022, so pendaftaran you dah tamat. So lepas pada 20 hari bulan dan seterusnya, kalau you tak renew bermakna SSM you dah mati. So ia valid lagi, walaupun mati tapi valid, wujud lagi dalam sistem SSM sehingga 1 tahun. Sehingga 1 tahun. Apabila cukup 1 tahun, so you nak pergi renew, kemungkinan dah tak ada, ataupun kemungkinan dah ada orang lain guna nama tu dan sebagainya lah. Maksudnya dia automatik terbatal ataupun automatik mati selepas 1 tahun you tidak renew. Dan enterprise ni dia lebih terikat dengan individu, pemilik kepada perniagaan. Maksudnya dari segi hutang ke apa ke, pemiliknya adalah bertanggungjawab secara terus, secara direct ke atas perniagaan yang dijalankan, yang didaftarkan secara enterprise. Dia one to one lah, direct dia panggil. Dan satu lagi, enterprise dia tidak boleh diwarisi, tak boleh tukar nama. Sebagai contoh, hari ni you daftar niaga, you dah niaga dengan atas nama ABC Enterprise contohnya. So sampai satu masa you meninggal, anak you nak sambung perniagaan tu, so anak you tak boleh ambil SSM tu untuk sambung. Anak you kena daftar baru, matikan yang you dan daftar baru. So tarikh pendaftaran tu akan daftar barulah, yang lama tak boleh carry forward sebab dia tidak boleh disambung oleh orang lain. Tidak boleh disambung. Itu enterprise, dia ikut pemilik dia. Pemilik mati, maka pendaftaran tu pun ikut mati. Okey, itu seberingkas tentang enterprise dan skop perniagaan dia. Skop perniagaan enterprise dia tak ada limit juga. You boleh pergi seberapa besar bisnes you pun tak ada halangan, kecuali mungkin melibatkan tender-tender kerajaan, melibatkan apa orang kata syarat-syarat pihak lain yang menentukan syarat. Sebagai contoh, yang saya pernah lalui, you nak apply license taxi online, kita panggil e-hailing. You nak apply license tu, so syarat yang ditetapkan oleh APAD mestilah syarikat senam berhad. So maka di situ terpaksa ataupun menjadi kewajipan lah, kalau kita berminat dengan perniagaan tu, kita terpaksa upgrade ataupun kita terpaksa daftar syarikat statusnya senam berhad. Ditentukan oleh pihak lain. Tapi skop untuk kita nak berniaga, kalau kita tidak melibatkan tender, tidak melibatkan projek-projek dengan mana-mana pihak yang meletakkan syarat, so perniagaan kita tiada limit. Kita boleh urus niaga berapa juta pun, tiada limit. Bukan kisahnya enterprise tu kecil, senam berhad tu besar, tak. Dia bergantung kepada apa skop, apa jenis perniagaan yang seseorang tu buat. Alright, itu seberingkas tentang senam berhad pula. Tentang senam berhad, nak daftar senam berhad saja, pertamanya bezanya adalah pembayaran fees dia. Kalau enterprise tadi bawah RM100, RM60, RM70. Senam berhad
lebih 2,000, di atas 2,000. Itu perbezaan yang pertama, bayaran dia, fees. Perbezaan yang kedua, kalau enterprise you boleh pergi buat sendiri, you boleh daftar online, you boleh pergi ke kaunter SSM, you boleh pergi buat, mungkin boleh siap dalam masa 1 hari, sekejap je. Cuma you tunggu dia punya proses dia tu, mungkin pergi hari ni, besok ambil CJ macam tu lah. Tapi ada case one day pun boleh complete semua sekali pun boleh. Itu enterprise. Kalau senang berhad you tak boleh buat sendiri, you tak boleh pergi SSM nak daftar senang berhad, tak boleh. You mesti cari salah satu syarikat, dipanggil secretary, syarikat secretary. Melalui secretary sahaja kita boleh tubuhkan syarikat senang berhad. So melalui secretary ni, itulah harga yang diorang kenakan hari ni. Saya tak jumpa bawah 2,000 lah, kebanyakannya 2,000 dan ke atas. Ada yang 2,2, ada yang 2,5. Average 2,5 lah untuk tubuh satu syarikat senang berhad. Itu nombor satu. Nombor dua. Nombor satu, fees 2,000 lebih. Nombor dua, mesti melalui secretary fees. Dan nombor tiga, senang berhad setiap tahun wajib ada audit account dan submit report. You punya tahunan punya report kepada SSM dan juga LHDN. Wajib. Kalau tak buat benda ni, SSM akan hantar surat reminder. So kalau tak bayar juga, tak hantar juga, so SSM akan hantar you compound letter lah. Dengan kata lain saman lah. Saman, kena bayar saman. Dan kalau 2 tahun tak buat, 3 tahun tak buat, ada dia punya tindakan. Dan perbezaan yang keempat, senang berhad dia tidak mati. Dia tidak mati. You submit ke, you tak submit ke report, you meniaga ke tak meniaga ke, syarikat tu tetap hidup. Senang berhad ni dia tak mati dengan sendiri. Owner dia, director yang kena pergi mati kan. So senang berhad ni, keburukan dia banding dengan enterprise, you nak tubuhkan kena bayar beribu-ribu, you nak matikan pun kena bayar mungkin lebih banyak daripada masa you nak tubuhkan. You nak lahirkan syarikat tu, dah keluar duit beribu-ribu, you nak matikan dia lagi banyak. Sebab apa? Biasanya kita nak tutup syarikat ni, tentulah perniagaan kita merosot, perniagaan kita ada masalah, dan mestilah ada banyak tonggakan, terutamanya tonggakan dengan syarikat secretary. So bila kita nak tutup, mereka akan bagi kita bil. Segala tonggakan kena bayar dulu, nombor satu. Nombor dua, tonggakan kita dengan SSM. Apa denda kita dengan SSM, apa yang kita sebelum ni tertangguh, kita kena selesaikan dulu. Selesai apa semua, barulah kita boleh tutup syarikat tu. Jadi kalau tak ada duit, namanya tak boleh nak tutup lah syarikat. Dia terbuka, terus berjalan. So selagi dia hidup, selagi itulah accumulate tahunan punya fees, secretary fees, denda dan sebagainya. Jadi kalau tanya saya, pendapat saya, mana satu bagus? Dia tidak ada mana satu bagus. Cuma mana satu sesuai, mana satu perlu untuk seseorang itu menggunakan SSM statusnya enterprise ataupun senang berhad. So kalau tanya saya yang mana perlu, tengok pada you punya bisnes. Kalau you masih baru, pengalaman belum ada, mulalah dengan enterprise dulu. Jadi you boleh try and error. No commitment, orang kata no commitment. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya you ada opportunity untuk nak dapatkan tender-tender ataupun you berminat untuk dapatkan tender dengan kerajaan dan sebagainya yang menetapkan syarat, mestilah syarikat senang berhad, ataupun you mempunyai misi visi yang jauh, yang jelas, you nak mulakan perniagaan hari ni untuk satu jangka masa yang panjang, planning you besar, dipanggil roadmap you tu nak pergi jauh. So kalau capital you dah ada, pengalaman you dah ada, knowledge you dah ada, so bolehlah you bermula dengan senang berhad. Orang kata you terus start dengan direction yang jelas. So you ambil lah risiko tu. Risiko apa? Setiap tahun ada fees, nak tubuhkan kena bayar 2,000 lebih, secretary fees lagi kena bayar setiap tahun lebih kurang 800-700 macam tu lah. Itu kalau syarikat tak berapa aktif, syarikat tak besar dia punya revenue. Tapi kalau syarikat banyak urusan, banyak beli kereta, jual kereta, beli harta dan sebagainya yang melibatkan apa orang kata secretary, yang dia perlu keluarkan surat dipanggil resolution, so banyak lagi lah dia punya fees. Satu surat tak silap saya dalam 200 plus minus harga ataupun charge yang dikenakan oleh pihak secretary untuk dikeluarkan satu surat daripada secretary. Jadi begitulah keperluannya. Kita tengok, kita ukur perniagaan kita kat mana kan, apa yang kita buat, ke mana nak pergi, hala tuju dia.
Dan yang paling penting adalah knowledge and pengalaman. Kalau you tak ada knowledge, you tak ada pengalaman, jangan sesekali pergi tubuhkan syarikat Senam Berhad. Jangan sesekali. Kalau you belum ada knowledge, belum ada pengalaman. Senam Berhad ni, kalau tanya saya, adalah bagi mereka-mereka yang faham tentang selok-belok perniagaan, tentang term and condition syarikat yang ditetapkan oleh SSM, yang ditetapkan oleh undang-undang di Malaysia. You kena faham dulu benda tu, barulah you boleh melangkah ke arah untuk memiliki sebuah syarikat yang bertaraf Senam Berhad. Itulah orang kata secara asasnya perbezaan di antara Senam Berhad dan enterprise. So hari ni jangan lagi you fikir orang ada syarikat Senam Berhad ni orang kaya. Tak semestinya. Silap-silap ownernya dah bankrupt pun, syarikatnya pun bankrupt. Syarikat wujud tapi statusnya bankrupt. Tak semestinya Senam Berhad tu orang kaya. Kemungkinan jauh lebih miskin berbanding dengan orang yang mempunyai perniagaan yang bertaraf enterprise. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.